Kerjasama antara GRS dan PH Plus terus diperkukuh hadapi pilihan raya umum negeri Sabah ke-17. Untuk perkembangannya terus saja bersama Magdalena Depo. Silakan Mag. Baik Zahira, kerjasama antara Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS dengan Pakatan Harapan PH Plus akan terus diperkukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor merangkap pengerusi GRS berkata, kerjasama itu penting demi pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat Sabah. Datuk Haji G yang juga Presiden Gagasan Rakyat Sabah berkata, walaupun GRS dan PH Plus terdiri gabungan pelbagai parti, namun ia tidak menghalang kerjasama dan kesatuan kedua-dua pihak terutama menjelang pilihan raya umum negeri tahun depan. Kita harap hubungan kerjasama dan perpaduan di antara parti-parti di Sabah ini terutama PH dan GRS akan terus mantap. Dalam PH itu dia ada DAP, PKR dan APCO, Amanah. So campur dengan GRS kita pun ada banyak parti. So kita rapatkan kerjasama ini untuk kebaikan negeri Sabah. Datuk Haji G menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu. Terdahulu, Ketua Menteri menzahirkan ucapan tahniah kepada Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict, yang dipilih sebagai pengerusi PH Sabah yang baharu bagi penggal 2024 hingga 2026. Beliau menggantikan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu yang memegang jawatan pengerusi PH Sabah sejak 2007. Pemilihan itu dibuat dalam Mesyuarat Agung PH Sabah di Ibu Negeri Ahad lalu. Terdahulu, Datuk Haji G melancarkan aplikasi dan buku Retrack, satu inovasi yang menyokong prospek penjara kembali kepada masyarakat. Aplikasi merupakan platform sokongan yang akan membantu pihak berkenaan mendapat pekerjaan, membina jaringan sosial yang positif dan memantau kemajuan reintegrasi mereka dalam masyarakat. Datuk Haji G menyifatkan buku Retrack dari penjara ke masyarakat, komitmen kolaborasi dan kesejahteraan menjadi dokumentasi penting yang menghimpunkan pandangan pakar dari pelbagai sektor. Penerbitan buku ini membuktikan proses reintegrasi memerlukan usaha kolektif antara prospek penjara, ahli keluarga, masyarakat dan institusi yang relevan. Buku ini turut berperanan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap bekas penghuni penjara sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk sama-sama menyumbang kepada pembangunan negeri. Datuk Haji G berucap dalam pelancaran serentak aplikasi dan buku Retrack, Pelan Strategik Pembangunan Ekonomi Daerah Tuaran 2024-2035, Rangka Tindakan Transformasi Sulaman dan Pelan Pemberdayaan Komuniti Nelayan Kampung Penimbawan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Pelan Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Tuaran 2024-2035 memfokuskan sektor pelancongan, pertanian dan perikanan. Manakala Pelan Pemberdayaan Komuniti Nelayan Kampung Penimbawan pula bertujuan memperkasa golongan nelayan menerusi penyediaan teknologi bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran perubahan iklim dan ekonomi global. Sementara Rangka Tindakan Transformasi Sulaman memberi tumpuan kepada usaha menjadikan Sulaman sebagai pusat pembangunan serantau. Keempat-empat inisiatif ini bakal membawa perubahan besar kepada pembangunan daerah tuaran. Sejumlah 799 kawasan berisiko banjir dikena pasti di seluruh negeri. Justru Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sentiasa siap siaga dari segi keanggotaan dan kelengkapan logistik bagi menghadapi kemungkinan banjir pada bila-bila masa. Pengarah JBPM Sabah yang baharu Zainal Madasin berkata, seramai 1,340 anggota dari 27 balai bomba serta pegawai bomba bantuan dan pasukan bomba sukarela bersedia dikerah bertugas. Kita ada manpower kita ada logistik kita, sama ada lori kita ataupun bot-bot kita ni. Kita nak elakkan daripada kesusahan kepada masyarakat. Zainal ditemui RTM selepas majlis terima tugas pengarah JBPM Negeri di Ibu Pejabat JBPM Sabah. Mengenai pembinaan balai bomba Merotai dan Pitas, Zainal berkata, kedua-dua balai dijangka bersedia memberi perkhidmatan kepada masyarakat pada tahun hadapan.
Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menerusi anak syarikatnya Perkasa Reality Sdn Bhd akan terus membangunkan lot kedai sosioekonomi di seluruh Sabah. Setakat ini 86 projek telah dibangunkan dilengkapi lebih 1,400 unit kedai. Pengurus Besar Kumpulan SEDCO, Haizar Razif Hisham Ajas Nabijam berkata, pembinaan lot kedai tersebut khusus untuk usahawan Bumi Putra Sabah. Ini selaras salah satu fungsi utama SEDCO, iaitu melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Pecah Tanah Cadangan Pembinaan Kedai Sosioekonomi Fasa 2 Pekanbaru Matunggong disempurnakan Adun Matunggong Datuk Julita Majungki. Pembinaan fizikal projek ini bermula November lepas dan dijangka siap pada April 2026. Haizar berkata bagi daerah kecil Matunggong, Kerajaan Negeri telah meluluskan pembinaan 10 lot kedai setingkat di Pekanbaru. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk Julita yang juga pembantu Menteri Kawangan berharap projek berkenaan dapat menyokong pertumbuhan Pekanbaru ini. Untuk jangka masa panjang, projek ini berupaya menaik taraf daerah kecil Matunggong ke peringkat lebih tinggi. Justru Datuk Julita berharap lebih banyak pelabur turut serta membangunkan prasarana perniagaan di Pekanbaru Matunggong. 74 buah kelas bimbingan saudara kita KBSK telah diwujudkan di 28 daerah termasuk daerah kecil seluruh Sabah. Pewujudan KBSK bertujuan memberi bimbingan dan kefahaman kepada golongan mualaf tentang kefahaman terhadap agama Islam. Exco Agama dan Pendidikan Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, kerajaan turut berusaha menaik taraf fasiliti kelas-kelas agama termasuk pemurnian semula silibus pembelajaran yang meliputi aspek akidah, syariah atau ibadah, akhlak, sirah nabawiyah dan Al-Quran. Datuk Arifin berucap dalam Majlis Apresiasi Kejayaan Kontingen Sabah sempena Mahrajan Amal Islami Mualaf Peringkat Kebangsaan di Wisma Muiz. Teks ucapannya disampaikan timbalan yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah Muiz, Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Kontingen Sabah muncul johan keseluruhan Mahrajan Amal Islami Mualaf Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di UPSI Oktober lalu dengan membawa pulang 3 pingat emas, 2 perak dan 1 pingat gangsa. Sementara itu, bercakap kepada pemberita, Datuk Malai mencadangkan agar sebuah jawatan kuasa kecil diwujud bagi menjaga kebajikan golongan mualaf di negeri ini. Saya mencadangkan dan meminta kepada pihak JAHINS supaya di mana-mana masjid yang majoritinya mualaf ataupun 50-50 agar diberi satu jawatan kuasa kecil khusus untuk menjaga kebajikan mualaf ini. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Zahira. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih, Mac.